إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. Kalau kira jadualnya malam ni malam Profesor Bazin, tetapi dia tak dapat malam ni, insya-Allah minggu depan akan ada urusan, maka kita ambil alih lah seperti biasa. Muka surat 58. Dan adapun wujud alam ini jadi dalil bagi wujud Tuhan yang menjadi akan dia. Situ dah kah? Baik, sambungan minggu lepas lagi kita mengaji akidah ni tahap yang keempat dah. Tahap pertama mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Tahap yang kedua mengenal perkara yang mustahil atas Allah. Tahap ketiga mengenal perkara yang harus pada Allah. Tahap yang keempat dalil-dalil adanya Allah, dan juga dalil-dalil sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Pada umumnya langit bumi ni merupakan dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan langit merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun wujud alam ini, adanya alam ini jadi dalil, jadi tanda bagi wujud Tuhan, bagi adanya Allah yang menjadi akan dia. Kerana tiada tasawur pada nazar akal. Tiada tasawur artinya tidak tergambar pada fikiran kita. Tasawur artinya tiada tergambar. Masa kita tak terupa dan tak terletak pada akal bahawa alam ini ada ia dengan sendiri. Bagi akal yang waras tak boleh nak terima adanya langit dengan sendiri, adanya langit dengan tanpa pencipta. Itu akal tak boleh terima. Mesti ada pencipta. Siapa pencipta? Iaitulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alam mister ni semuanya ada pencipta, bukan jadi dengan sendiri dak. Sebab tu seboleh-bolehnya cikgu sekolah mengajar bahagian sains ke, kalau ajar kepada anak murid sebut lalu dah, langit ada pencipta, Allah yang buat. Bawa anak murid pergi melancong dalam gua mana-mana, ke dalam hutan mana ayat ni, alam ada pencipta. Siapa? Allah Ta'ala. Selit tauhid selalu dah kepada murid-murid kita. Ini guru Islam. Guru Islam bila ajar kepada anak murid, bahagian langit, bahagian tumbuhan, bahagian hayawan ke, ayat ni semuanya ada pencipta. Jangan setakat sebut ni tengok alam semula jadi. Comel alam semula, indahnya alam semula jadi. Marilah melancong tengok alam semula jadi, seronoknya melancong sini, sebutlah. Marilah kita tengok alam ciptaan ilahi, alam ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Sebut secara jelas lalu dah. Ajar kepada murid-murid kita ada pencipta ni, bukan jadi dengan sendiri dah. Itu selit akidah, selit tauhid lalu dah. Biar anak murid kita faham bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadi, bukan jadi dengan sendiri dah.
Nah, memanglah bukan manusia yang buat, tetapi Allah yang buat. Mustahil jadi dengan sendiri itu tak ada. Nah, mustahil alam ini jadi dengan sendiri. Semua ada pencipta belakang. Masjid hak kita ada tukar buat. Kereta hak kita naik ada pokmel yang buat. Nah, gitulah segala-galanya ada pembuat belakang. Maka apatah langit yang besar, bumi yang luas, sudah pasti ada pencipta, dan penciptanya sangat hebat. Siapakah nama Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata musannaf, kata pengarang kitab, musannaf ni pengarang kitab, jikalau baharulah ia dengan sendiri, ini cara kita mikir, kalulah alam ni baru dengan sendiri, tak ada yang membaharu, tidak ada yang mencipta, nascaya lazim bahawa adalah salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersama kedua bersama bagi taulannya. Tiba-tiba lebih ya atas taulannya dengan sendirinya, yakni dengan tiada suatu sabab, maka iaitu mustahil kerana tiada terima oleh akal. Tak nampak pada akal kita adanya satu perkara dengan tidak ada yang menjadi. Satu bangunan besar, tiba-tiba dia mau kecek ni, tak ada siapa buat ni, jadi dengan sendiri, tak masuk akal. Satu rumah yang cantik, tiba-tiba dia mau dek kecek, dia mau dek royak kita ni, bangunan ni jadi dengan sendiri. Rumah yang cantik ni tak ada siapa buat, dia jadi dengan sendiri, tak masuk akal. Mesti ada mana-mana arkitek yang lukis pelat atau engineer yang buat kerja tu. Tak masuk akal kalau jadi dengan sendiri. Begitulah langit dan bumi, gunung ganai, udara, laut, matahari, bulan, jadi dengan sendiri, tak masuk akal. Mesti ada yang menjadi. Sebab itulah kita orang Islam ni kalau rajin baca Quran serta memahami, nescaya kita dapat banyak dalam tu dalil-dalil adanya Allah Ta'ala dan dalil-dalil maha kuasanya Allah dan maha mengetahuinya. Ini kita Islam kalau rajin baca Quran ni. Sebab tu sebolehnya supaya Ustaz Mak katalah mata melihat, mulut membaca, akal memahami, hati merasa. Sebab dalam Quran tu banyak dah dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana kita tak pandai baca Quran atau pandai tapi wak tak ada masa, maka lambat nak nakak dan lambat kita nak jumpa tentang adanya Allah Taala. Dari segi beriman tu beriman dah, kita beriman dah Allah Taala ada. Tapi kekuatan untuk kita tu, kekuatan untuk kita sekarang dan kekuatan kita selepas mati di alam kubur, dengan soalan pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bila kita ada hujah, kita ada dalil dan kita kemah, kita boleh berhujah dengan malaikat pula. Allahu Rabbi, Tuhan aku. Itu boleh royak satu persatu. Dan sekarang boleh start dah baca Quran bela-bela ni, kerana kita tak berapa hari lagi nak masuk Ramadan. Seboleh-bolehnya atas rumah kita, kalaulah kita duduk 5 orang, biar 5 butir Quran ada. Jangan 5 orang sebutir Quran. Sebutir itulah pakat duk bubuk, pakat duk gilir, pakat duk menunggunya. Ini tak aci balah tu. Atas rumah 5 orang, tibanya Quran sebutir. Dah lah sebutir, cabut kulit pula dah. Sedangkan telefon ada sebutir seorang, iPad ada sebutir seorang, Angry Bird ada sebutir seorang. Tiba-tiba Quran kalam Allah ada sebutir. Subhanallah, ta'ajubnya manusia sedemikian. Tak sepatut kita buat lah tu, ubah. Habis ada Quran sebutir seorang, anak ada 3 orang, Quran masing-masing. Gahar pun masing-masing. Baru tak balah tu usaha kena start sekarang dah. Baik. Dan murad, yang ini dikehendaki dengan 2 pekerjaan itu, wujud dan adam. Dikehendaki dengan 2 pekerjaan itu, ada dan tak ada. Dan murad dikehendaki dengan salah suatu daripada keduanya itu, wujud yang ini ada. Dan murad dengan taulannya, taulan bagi wujud itu adam.
Adam artinya tak ada. Dan ini murak tu dibina ke atas bahawa wujud dan Adam dengan ditilik kepada zat mungkin itu bersamaan keduanya. Dan iaitulah bersamaan kedua tu qaul, yakni perkataan yang masyhur. Dan ia lazim atas qaul ini jikalau tidak ada bagi alam itu muhdis. Kita mikir lagi, kita perlu otak kita, andainya alam ini tidak ada pencipta, fardu takdir lah, nak kejak akidah kita. Seandainya alam ini tidak ada pencipta, tetapi yakni bahkan jadilah ia dengan sendiri, nascaya lazim berat oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan kedua tu dengan tiada suatu sahabat, iaitu mustahil. Mustahil beratnya salah satu daripada dua perkara tu dengan tak ada sahabat, kerana barang yang sabit padanya daripada berhimpun dua yang berlawan, iaitu dua yang berlawan rujahan dan musawah. Rujahan, bahasa Arab rujahan dan musawah, artinya arti rujahan dan musawah berat sebelah dan bersama beratnya. Dan bandingnya ya demikian itu tu. Bandingnya nak nampak lagi, mudah-mudahan kita nampak neraca atau dacing. Kita panggil dacing, daun dua tu. Ya bersama dua daunnya. Dulu orang ni guna dacing, sekarang orang kelo dah. Daun kanan, daun kiri. Tiba-tibanya dacing tersebut berat salah suatu daripada kedua atas yang satu lagi. Tiba-tibanya daun sebelah kanan itu berat turun ke bawah dengan tidak ada suatu yang memberat, hanya berat dengan sendiri, tiada suatu sebab yang memberatkan. Itu mustahil. Itu misal dia buat dak. Dua daun dacing kiri kanan sama berat aja. Tiba-tiba hak balik kanan atau balik kiri, turun pak ke bawah. Turun tanpa ada benda duduk dalam itu mustahil. Mesti ada batu duduk dalam menyebabkan turun ke bawah. Kalau tak ada ke satu, dia akan sama kiri kanan tu. Begitulah alam ni dulunya tak ada. Ia adanya Allah Ta'ala aja. Allah Ta'ala sahaja yang ada. Selain daripada Allah tidak ada langsung, tidak ada ke satu. Kan Nabi kata kana Allah wala syai'a ma'hu, adalah Allah, dia tak ada suatu beserta Allah. Kosong pun tak ada juga, Allah je ada. Kemudian Allah Ta'ala yang mencipta alam tersebut. Manusia ni Allah Ta'ala buat ke dia dah. Manusia ni ke dia benar dah Tuhan buat ni. Manusia dengan jin dulu jin. Manusia dengan syurga neraka dulu syurga neraka Allah Ta'ala buat. Dia baik, kena mikir molek. Dia nak kenal Tuhan ni kena rajin mikir. Nabi pun kata tafakkaru fi khalqillah. Mikirlah kamu pada kejadian Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu pada ciptaan-ciptaan yang Allah Ta'ala buat. Orang Arab Badui hak jahiliah dulu, sebelum beriman dengan Nabi Muhammad, mudah je dia. Tengok tahi unta, dia faham berarti ada ibu. Tengok tahi setopak, tahi unta ni mesti ada ibu maka dia mikir, tengok langit atas. Langit ada, mesti ada yang membuat langit ni. Siapa dia? Tanya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala yang buat. Beriman selalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kecek banyak. Itu mudah. Maka kita Islam ada nur, ada cahaya dah. Sama ada terang ke gelap, cerah atau sebab. Kok mana pun kita ni ada cahaya dah. Cuma kita pun lagi. Gila lagi, asuh lagi, bertambah terang cahaya kita, maka jelaslah bagi kita bahawasanya adanya Allah Ta'ala. Bukti alam ni lah. Supaya kita tengok asap. Bila kita tengok asap kepo-kepo naik, berarti bawah tu ada api.
Kita tengok ujung kapur tu ada asap hitam kepo-kepo naik, berarti bawah tu ada api. Jadi asap tu menunjuk adanya api di bawah. Begitulah kita lihat alam semesta, berarti ada Allah yang mencipta. Alam ni menunjuk kepada kita adanya pencipta. Tu kena kuat mikir. Kena rajin mikir, kena kaji. Tu apa surah afala taqilun. Mu tak mikir ke? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat afala tubsiru. Tu banyak ayat-ayat yang menyebut afala tubsiru, afala taqilu, afala yanzuru. Tu semua ayat suruh kita mikir. Allah suruh kita mikir. Allah anugerah otak kepada kita. Allah Ta'ala suruh melihat, dia beri mata kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita baca Quran, dia beri lidah pula. Tambah dengan cahaya matahari mudah nampak, malam tambah dengan cahaya lampu untuk nak mudah nampak. Tapi manakah kedudukan kita dengan Allah Ta'ala pula? Macam-macam Allah Ta'ala beri alat-alat untuk kita nak dapat maklumat-maklumat tentang adanya Allah. Baik. Biarlah kita kenal Tuhan sebenar-benar kenal. Kita dah sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kita dak tahlil la ilaha illallah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Jangan kita pandai sebut saja. Jangan semata-mata pandai sebut saja, biar faham apa kita sebut la ilaha illallah. Biar faham apa kita sebut tiada Tuhan malaikat Allah. Tu biar faham hak ucapan kita tu. Sebab itulah mulianya ilmu tauhid, kerana ilmu ni nak buat kita kenal Allah Ta'ala sungguh. Biar kenal sungoti, kenal. Bukan kenal dengan kesamaran dak. Dan kata musannaf lagi, dan dalil baharu alam ini, tanda-tanda alam ni baru, iaitu melazimnya bagi sekalian arak ia baru, sifat-sifat ia baru. Arak ni sifat ia baru pada takdir jumlah sughra. Ia berkata oleh musannaf, bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arak ia baru. Itu perkataan jumlah sughra. Dan katanya musannaf, dan yang melazimkan bagi ia baru itu baru pula pada takdir jumlah kubra. Ia berkatalah ia musannaf, dan tiap-tiap barang yang melazimkan ia baru itu baru pula. Itu masuk dalam jumlah kubra. Tiap-tiap jumlah dia ada natijah pula. Maka jadilah natijahnya tertib dalil itu seperti katanya kata musannaf, bermula segala jirim itu melazim bagi segala arak yang baru. Berarti makhluk ni dia melazimkan arak yang baru. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi yang baru itu pula, dan natijahnya, natijah ni bahasa kita gak kesimpulan. Kesimpulan daripada kalimah-kalimah tersebut, bermula segala jirim itu. Jirim ni makhluk lah, baru. Allah tengok di kita sudahlah. Nafsu kita zaman muda dulu gak makan lalu, tapi tua ni tak lalu dah makan. Itu sifat yang ada pada kita lah tu. Zaman muda dulu gak Allah, nafsu set ni kuat benar. Tapi tua ni kurang dah, sebulan sekali pun duduk saja je. Tu kurang belakang tu. Allah kuat pada juga. Tapi nak gitulah sifat kita ni. Nak kata berubah, kedudukan kita Tuhan buat berubah-ubah. Jadi Tuhan buat berubah-ubah supaya kenal Tuhan ni. Bahasa kita ni ada yang mengatur kehidupan kita ni. Bukan kita yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita yang mengatur kehidupan kita, nescaya rosak langit bumi ni. Hancur lalu dah. Sifat dan sikap manusia ni suka nak badi, suka nak bala, suka nak berdenda. Bila tu hatu jadi stabil selalu dah. Tu baik. Batu kena kenal Allah Ta'ala, belajar. Lagi dan lagi biar kita kenal Allah Ta'ala. Sampai tahap bila tengok langit tu litah Allah yang buat. Tengok bumi Allah yang buat.
Tengok kayu kaya, Allah ya jadi. Kita pergi belacur luar-luar negara, nah, comelnya sebelah luar-luar negara, Allah bijak Allah Ta'ala. Biar tubik perkataan Allah ya buat. Tubik perkataan Allah, comelnya Tuhan buat. Allah indahnya negara ni. Sebut Allah berarti kita kenal Tuhan dah tu. Orang tak kenal Tuhan atau kenal gitu-gitu, jangan nak tubik mulut tu. Duk tubik setakat Allah, comel, nah, indah, lawa, nah. Puas hati habis 5,000. Habis 5,000 mari belacur sini puas hati, nah, puas hati. Dia main puas hati gitulah, nah. Tapi mulut tak terpancul pun Allah yang menjadi. Kalau banding ginilah yang supaya orang yang kena ustaz. Orang yang sayang rapat dengan ustaz, kena ustaz, kena rumah ustaz, kena bini ustaz, kena kereta ustaz, kena habis. Ana orang sayang sungguh. Orang sayang dengan ustaz sebenar-benar sayang ni dah kena sungguh. Kereta pun kena dah. Bila kena ustaz, kena kereta, setari dah pergi jalan mana-mana, bila tengok kereta ustaz tu, oh ustaz ada sini. Walau tengok kereta tu dia kata, ustaz ada sini. Mana tu kereta? DAQ 118. Tu nah. Dia kenal lah tu nah. Ustaz ada ni. Mana tu kereta dia tu? Cek lah tu nah. Dia kena ustaz, dia kena kereta, pergi mana-mana bila tengok kereta, weh ustaz ada ni. Mana tu kereta? Tu tak nampak lagi tapi tengok kereta tu. Tu ustaz. Mana tak nampak? Tu kereta. Gak bila kereta ada tuannya ada lah tu. Atau ke kereta jalan dengan sendiri lah. Mesti ada orang bawa nah. Nak kata gitulah orang yang kenal Tuhan ni, gak bila tengok langit Allah Tuhan yang buat. Supaya dia kena kereta tadi Allah ustaz ada ni nah. Jadi bagi orang nak buat jahat, lari lagi lain ustaz ada ni tengok kereta ni. Kena pergi tempat lain nah. Tu ada juga nah. Tu. Jadi keuntungan bila kita kena Tuhan ni gak, nak buat dosa takut takut. Begitulah bila kita kalau ada niat tak comel, ustaz ada kita pergi buat tempat lain lah nah. Takutlah lidah dah. Walau kereta je tu tak tahu duk mana lagi, tapi dah kita kena rasa malu mata dah. Begitulah bandingnya. Begitulah orang kena langit bumi, kena Allah Ta'ala nah dah. Ingatlah Tuhan nah. Kadang-kadang dia ucap subhanallah nah. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tengok flag kat subhanallah, atau masya Allah. Kalau comel-comel kat alhamdulillah, puji Tuhan selalu dah. Dan katanya kata musannif lagi daripada gerak dia. Ni dia nak tafsir hak dulu ni. Gerak dia. Alam ni ada hak tewak gerak, ada tewak dia. Dan lain daripada keduanya. Itu bayan. Bayan ni keterangan bagi segala arak ia baru. Dan hanya saja menentukan ia yang musannaf akan gerak. Dia diam tu. Dengan mutasrah dengan keduanya kerana bahawa melazim segala jirim bagi keduanya itu daruriyah. Apa makna daruriyah? Mudah. Mudah tu tafsir bagi daruriyah dah. Mendapat bagi tiap-tiap yang punya akal. Tengoklah makhluk Tuhan ni. Ada jenis duduk senyap sama pada nah, langit senyap. Hak bergerak samanya air laut. Pohon kayu kadang-kadang bergerak, bila angin tiup kadang-kadang tak bergerak. Semua tu Allah Ta'ala yang mengatur belaka tu. Ada yang mencipta tu. Tu nak sampai perekat rasa tu lah makan masa. Nak perekat rasa tu. Membaca, melihat, memahami dan merasa. Bila sampai tahap tu gak, tu boleh lazat kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan katanya lagi dia yang melazimkan bagi yang baru itu baru pula. Artinya kerana bahawa yang melazimi akan sesuatu tiada sah bahawa mendahului ia sesuatu. Kerana jikalau mendahului ia akan dia nascaya ternapi berlazim-laziman dan iaitu menyalahi kehendak. Kata surah An-Nahl waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha.
wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu tu subata, istirahat. Allah Ta'ala jadikan malam ni tidur, dan tidur ni untuk istirahat. Allah Ta'ala rukukkan bumi dengan malam gelap gelemak. Bila matahari jatuh, naik malam. Bila naik matahari, malam tu hilang. Tu bersilih ganti tu. Jadual tu gak sentiasa berjalan mengikut jadual hak tenak sungguh. Zalika takdirul azizur rahim. Jadi malam kita ada sekarang ni malam. Jadi Allah Ta'ala jadikan malam untuk tidur. Tidur ni faedahnya istirahat tubuh badan. Sebab tu sangat rugilah siapa-siapa dia tidak menggunakan malam untuk tidur. Satu kerugian besar lah kalau kita membazirkan malam dengan tidak tidur. Duk bazir tengok bola dunia ke, duk bazir kedai kopi siapa ke subuh. Ini satu pembaziran. Berarti tidak mengambil manfaat malam untuk tidur. Sepatutnya majlis bandaran Kota Baru ni kaji semula tentang kedai makan hak buka tengah malam, buka 24 jam. Kaji balik. Sebab berpunca kadang-kadang yalah bila kedai makan buka 24 jam menyebabkan, jadi bila ada kedai makan tak tutup 24 jam ni menyebabkan ramai juga rakyat-rakyat yang tak tidur malam. Duk berkeliaran, berseronok, bersukaria. Ini menyebabkan rakyat kita terdedah dengan pelbagai penyakit tubuh badan dan penyakit sosial dalam masyarakat. Kaji balik. Sebab Allah Ta'ala buat malam untuk nak berehat. Jadi seolah-olahnya kita nak paksa rakyat kita supaya malam tidur belaka. Bolah ada buat kerja, cari piti esok sudahlah, malam tidur berehat. Jadi bila ada kedai, ada token, ada pekerja ni kadang-kadang nak berehat juga, nak tidur tapi tak ada arah, dia paksa panggil. Ada panggil hak tubuh badan nak tidur, tapi oleh kerana ada kedai dok buka sampai subuh menyebabkan tubuh tak tidur. Tidur tengah hari tak sama dengan tidur malam. Si hari bukan untuk tidur, si hari untuk cari nafkah, malam ni untuk beribadat dan berehat dan beribadat. Itu kena kaji juga. Kalau kedai 7-Eleven tu tak ada arah lah. Kedai tu bukan kedai makan, kedai sekadar masuk tubik gitu je. Ada pun kedai makan orang beripun, dia ramai. Itu kena kaji balik keburukan di sebalik membenar 24 jam nego makan ni. Bertujuannya kita nak sekat, nak kawal kerutan akhlak, dan kita nak umat Islam ni berhak dengan tidur dan beribadat bila subuh besok. Baik. Apa nak ayat kepada kita bahasanya malam Allah Ta'ala ya jadi bertujuannya untuk berehat. Tidur, berehat. Dan katanya lagi bahawa dalil baharu segala arah itu dipandai nyata. Dipandai maksud ditengok, kita boleh tengok sendiri, nyata berubah-ubahnya. Berubah. Bermula takril, yakni bermula takril bahawa dalil itu dikatanya bermula dalil baharu segala arah itu dipandai akan dia berubah-ubah daripada ada kepada adam kepada tak ada, daripada wujud daripada ada kepada tak ada. Kita ni kan asalnya tak ada, Tuhan buat ada, maka hidup cokoh, lepas tu mati tak ada pula, tak ada sini, ada di alam kubur dan akasnya gitulah. Dan tiap-tiap barang yang ada yang seperti demikian itu, maka iaitu baru belaka tu, dan natijahnya segala arah itu baru. Sifat yang ada pada kita ni pun baru. Diri kita ni pun baru dah. Kemudian sifat daripada tak ada kepada ada. Sifat segar, sakit, tua, muda, comel, huduh, cerah, gelap, itu sifat-sifat benda yang baru. Itu pun menunjukkan adanya Allah Ta'ala juga. Itu kena mikir banyak dah. Sebab itulah ilmu akidah ni ilmu yang segala-galanya. Kita kena faham, duit
bukan segala-galanya, tetapi akidah segala-galanya. Nah, duit bukan segala-galanya, tapi agama, ibadah, akidah, iman, akhlak, itulah segala-galanya. Kenapa? Hak ni lah kita nak bawa selepas kita pejam mata rapat. Setelah kita disolat jenazah, hak ni lah kita nak bawa menghadap Allah Ta'ala-nya. Nah, sebab tu satu orang Tok Guru dia kata, beringat weh. Nah, kain kapal kita ni tak ada kocek. Kocek ni poket lah. Nah, ingat nah. Kain kapal kita ni tak ada kocek. Nah, ada pun baju hak kita duk pakai sekarang ni ada kocek. 3 kocek. Jubah hamba ni atas bawah 2. Atas buh beg duit, balik kanan buh telefon, balik kiri buh koci kereta. Nah, ada kocek. Tetapi sedarlah kain kapal kita ni tak ada kocek. Kain kapal hendak buku kita ni tak ada poket. Apa makna dia kecek tu? Bermakna nah, bila kita mati, kita tak perlu kepada duit dan tidak nak bawa duit. Bermakna juga cari duit ni biar padai-padai agak. Kadang-kadang manusia cari piti siapa kau tak kenal Tuhan. Cari piti siapa kau tak ada masa nak sembahyang. Cari piti siapa kau tak ada masa nak belajar agama. Cari piti siapa kau tak ada masa nak mari masjid. Mari-mari dak orang usung. Ala masuk puasa, ala tubik puasa juga ni. Gapo orang panggil tu? Mata yamutu maitah matina. Itulah kali awal dan itulah kali terakhir marinya. Subhanallah. Nah. Sebab tu dia kata betul lah. Kain kapal kita ni tak ada kocek. Bermakna cari pitih biar padai-padai. Nah. Kadang-kadang manusia cari pitih lupa kepada Allah. Nah. Hak kenal Allah lupa kepada Allah. Hak tak kenal Tuhan pula sebanyak mana. Seolah-olah pitih hak cari tu nak bawa kelik ke akhirat. Ingat kain kapal kamu tak ada kocek. Bermakna kamu mati tak bawa duit sekalipun. Hak kita bawa akidah, hak kita bawa ibadat, hak kita bawa akhlak, hak kita bawa agama wak kelik ke akhirat. Nah, itu penting sah. Nah, mikir nah. Dalam ada kecek nah. Sekaligus payah nak faham juga. Bila kita fikir jala, dia mau kata. Nah, orang ahli kecek atau kecek tu betul. Tu baik. Dan ketahui olehmu dalil bahawa segala jirim itu nah, bukti-bukti jirim ni baru terhenti atas isbak ke zaid. Zaid ni benar ia lebih atas segala jirim. Dan selagi kita kena sedar dah, Allah Ta'ala buat manusia, kemudian Allah Ta'ala waktu turun undang-undang selalu dah. Ini meja Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala buat manusia, ada hak jahat, ada hak baik. Tuhan tahu dah. Ada hak jahat, ada hak baik. Manusia jahat nilah akan khianat hak baik. Hak baik nilah akan jadi masa hak orang jahat. Maka Allah Ta'ala waktu turun undang-undang lalu dah. Tak cukup setakat hukum haram dosa sahaja, tapi Allah Ta'ala menurunkan undang-undang di atas pesalah tersebut. Quran sebutin itu panduan ibadat. Quran sebutin juga merupakan dalam itu ada hukuman-hukuman yang mesti kita jatuh ke atas pesalah yang melakukan jenayah atau kesalahan. Supaya kata curi, bukan setakat haram saja, mesti jatuh hukuman potong tangan dalam Islam kita. Nah, tapi bukanlah mudah nak jatuh, tapi hukuman itulah. Begitu juga dalam agama kita zina, bukan setakat haram dosa besar saja, tapi ada hukuman ke atas penzina, itulah kena rejam 100 kali. Kalau hak bini dah kena rejam sampai mati. Nah, itu hukumnya. Jadi nak ayat di sininya Allah Ta'ala yang buat kita, Allah Ta'ala juga yang menurunkan peraturan-peraturan kepada manusia. Bila mana kita pakai peraturan Allah yang buat kita, barulah selamat kita. Dia buat kita, dia lebih tahu balas mana nak selesai masalah manusia atas bumi ini. Bila kita tidak nak pakai hak Tuhan buat, kita nak pakai hak kita sendiri, kita nak fikir hak kita sendiri, inilah menyebab akibat tak selesai masalah sampai kali ni. Tengok hak 2 orang di Kuala Kerai tu kan, kena rogo 38 orang jatuh atas 2 orang. Seorang-seorang tu perang pula. Subhanallah, subhanallah. Kalaulah 2 orang tu, 2 remaja tu kena kepada anak kita,
atau cucu kita, apa perasaan kita malam ni? Tak bekak mata ke kita tiap 2, 3, 4 hari kalau kena kepada anak kita? Andainya 38 orang tu akan berlaku pula ke atas cucu kita, apa perasaan kita? Agak-agak kita nak kata perogo tu kejam atau hukum Allah yang kejam? Agak-agak kita nak mikir perogo bersiri, perogo berkelompok kau kejam atau hukum Allah yang kejam, pukul 100 orang tu. Manusia ni bila tak berlaku, dia tak mikir, dia tak berasa, bukan dia berasa hak Tuhan ni lebih kejam. Tapi bila berlaku gitu barulah khabar Allah. Ni kena sedar. Tapi manusia ni tak ada arah lah, tidak nak kembali kepada Quran. Tetap juga dia fikir balas mana nak mengatasi rogo zina ni. Kita tengok 2 tahun lepas ada orang cadar pakai cawak besi. Cawak besi ni spendu buat dengan besi untuk nak mengatasi jenayah zina dan rogo. Apa sebut dah bila pakai cawak besi kena koci, bila hilang nak koci tu nak pergi buka dengan siapa? Tentu kena panggil orang welding mari buka. Ramai pula lah orang buka kedai welding untuk nak buka benda tu nya. So kalau basuh jemur tanah, orang curi besi buruknya curi tu, muka besi. Ni nak fikir dengan akal belakang. Hak terbaru ni ada pula cadangan perogo-perogo bila dia tangkap kena bui satu suntikan untuk nak mengurangkan nafsu rogo tu. Jadi dia berfikir tak se kembali kepada Allah, dia nak guna juga akal dia. Tak se klik kepada Tuhan, tak se klik kepada pencipta, nak guna. Manusia ni bila mengaji tinggi telajak tak se kembali kepada Tuhan, tetap juga nak guna otak dia. Hak ni candai, hak ni wi cadangan cawak besi, hak ni wi cadangan suntik pengurang nafsu sedangkan Tuhan mudah aja pukul 100 kali itu menjadi keinsafan kepada penjenayah dan orang lain takut pula nak buat benda sedemikian. Sebab hukum Tuhan ni dia mendidik dan mencegah. Mencegah pelaku tu jangan buat dan orang lain pun takut nak buat. Dan hukum Tuhan ni dia ada didikan rohani, akan timbul keinsafan pada orang yang melaku tu. Allah rasa takut Tuhan, rasa nak bertaubat dan orang hak nengok ni pun rasa takut Tuhan kita tak lah manusia payah pakai masa lah tu makan masa untuk kita nak beri faham benda-benda sedemikian. Walau hukum Tuhan ni untuk nak membeterah jenayah. Bilalah perogo di hotel 100 kali, maka selamat belaka. Sebab tu hukum Islam ni untuk orang Islam tetapi menjadi rahmat sekalian alam. Memanglah hukum Allah khas untuk orang Islam sahaja tetapi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tidakkah perogo hak lepas-lepas dah orang Islam pun dia rogo, orang bukan Islam pun dia rogo. Mana orang bukan Islam pun jadi mangsa, orang Islam sendiri pun jadi mangsa. Bila perogo ni kita laksanakan hukum Tuhan, maka orang Islam pun selamat dan orang bukan Islam pun selamat. Maka inilah kebaikan hukum Tuhan. Tuhan pun kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jika penduduk satu negeri ni takut Tuhan, termasuklah laksana hukum tadi, nescaya kami buka keberkatan daripada langit. Bila kita laksana hukum Tuhan, bukan setakat penjenayah berkurangan dan rahmat Tuhan itu mencurah-curah dalam negara-negeri kita. Tapi bila kita tak percaya, was-was ragu-ragu, duk kata tak kondusif lah, tak sesuai lah, macam-macam maka Tuhan wit tanpa hebat. Seorang 38 orang kena rogo. Budak kecil kena kerak kepala. Kerak pula bukan kerak dengan sini, kerak bukan kerak dengan pisau, kerak dengan mozek gitu je situ bunuh sini. Ini seolah tanpa Tuhan kepada kita, bahasa kamu bijak, uruslah sendiri. Tapi tengok jenayah sana sini semakin kejar. Itu mikir Allah Ta'ala buat untuk kita. Jadi kesimpulan malam ni kita kena etika langit bumi ni lah. Jadi tanda-tanda adanya Allah Ta'ala. Sedarlah langit bumi ni bukan saja-saja Allah Ta'ala buat. Dia nak tunjuk kepada kita dia ni ada, dia ni maha kuasa, insya-Allah. Akan datang kita sambung pula dan wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk maklumat kitanya, bulan puasa ni kita ada buat jamuan buka puasa setiap petang. Setiap petang kita ada majlis buka puasa. Dan kepada jemaah yang berminat untuk nak masuk program buka puasa ni, tahun ni kita ambil 500 orang. Tahun ni kita ambil 500 orang untuk majlis buka puasa. Jadi mula daripada sekarang, mana-mana jemaah yang berminat, di belakang tu kita ada tanpa jadual di papan kenyataan. Tulis nama situ, kemudian tinggal nama telefon. Atau nak suruh duit selalu pun tak apa. Surah gambar Tok Imam pun tak apa, surah ke Bendahari Haji Mustafa pun tak apa, atau Tok Bila Masjid pun tak apa, atau mana-mana AJK boleh surah duit